Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semua pelajar. So cikgu hari ni kita terus mulakan untuk kelas hari ni cikgu nak bincang dalam tajuk formula empirik. Formula kimia. Formula empirik ni nanti kita akan lihat juga untuk formula molekul. Diikuti dengan formula kimia dan persamaan kimia. So maksudnya habis untuk chapter 3 ni so nanti tinggal buat latihan je lah untuk cuti seminggu. So maybe hari ni adalah hari akhir lah kita buat kelas meet So maksudnya selepas cuti sekolah seminggu kita dah naik tu so kita akan bersemuka. Cuma nanti naik sekolah memang di awal tu ada program dulu seminggu tu sebab ada peperiksaan STPM. So nanti cikgu akan kita akan bincang soalan-soalan yang kita dah jawab sebelum ni. Yang mana masih tak faham nanti boleh tanya lagi So kita lihat untuk formula empirik ni cikgu dah minta awak buat laporan eksperimen. So dah baca yang mana dia ada dua kaedah, iaitu pertama formula empirik bagi magnesium oksida yang mana dia guna mangkuk pija penutup. Lepas tu kat sini ada pita magnesium yang dililitkan. Dipanaskan. So nanti prosedur cikgu dah minta awak buat kat sini, baca. So nanti fahamkan, so nanti naik kita akan buat eksperimen so untuk yang kaedah pertama ni bagi formula empirik magnesium oksida digunakan kat sini mangkuk pija penutup. Nanti kita rekod jisim dia. Lepas tu mangkuk pija penutup dan pita magnesium. Jisimnya dan juga mangkuk pija penutup magnesium oksida ni selepas pemanasan maksudnya selepas di akhir bila kita nak timbang jisimnya nanti kita akan rekodkan. So nanti daripada data ni lah baru kita akan lihat macam mana tadi nak kira untuk formula empirik. Dan untuk yang kedua, ni laporan yang pertama yang awak dah buat. Laporan yang kedua bagi menentukan formula empirik iaitu bagi kuprum oksida. So untuk kuprum dalam kurungan 2 oksida. Dalam kuprum 2 oksida ni dia berbeza dengan magnesium oksida. So kat sini kita gunakan bahan ni tadi iaitu air serbuk kuprum oksida, ketulan zinc, ada asid hidroklorik. 1 molar, kayu uji dan juga batang putik kapas so nanti prosedur yang seperti awak dah baca kat sini. Yang awak dah buat. Cikgu terus tengok pada gambar rajah. So tengok kat sini. Daripada gambar rajah ni nanti kita akan letakkan bongkah. Kemudian untuk pemanasan ni kita gunakan iaitu nyalaan apinya daripada pembakaran pemanasan etanol iaitu sejenis alkohol. Dan kat sini adalah ketulan zinc dan asid hidroklorik. So maksudnya tindak balas antara ketulan zinc dengan asid hidroklorik ni adalah untuk menghasilkan gas hidrogen. Yang mana nanti gas hidrogen ni nanti dia akan gunakan tindak balasnya dengan serbuk kuprum dioksida. So kat sini yang nanti akan ada melibatkan persamaan kimia. Persamaan kimia tindak balas antara pertama zinc dengan asid hidroklorik yang mana akan hasilkan hidrogen yang digunakan pula dalam tindak balas dengan serbuk kuprum 2 oksida. So nanti kita akan biarkan tengok nombor 8 gas hidrogen mengalir 10 saat. So nanti cikgu nak ni baca lagi sekali, fahamkan nanti untuk eksperimen ni. Kemudian pemanasan tu kita hentikan bila warna hitam kuprum oksida tadi berubah kepada perang. Dan untuk aliran gas hidrogen sehingga salur kaca berada pada suhu bilik. Kita akan teruskan so kat sini dan persamaan tanggalkan salur kaca tadi. Seterusnya ulang proses pemanasan. Ni dia 3 proses pemanasan, penyejukan dan penimbangan untuk dapat jisim yang tetap. Ni kaedah yang kedua untuk formula empirik bagi kuprum 2 oksida. So untuk yang keputusan ni berbeza dengan magnesium oksida. So pertama tadi kita kena tengok jisim salur kaca dalam gram. Yang kedua salur kaca tambah kuprum 2 oksida. Salur kaca kuprum dan barulah kita boleh dapatkan berapa bacaan jisim kuprum dan jisim oksigen. So daripada jisim baru kita boleh cari bilangan mol dan kita boleh tentukan formula empirik. Nanti yang tu pada latihan dan untuk laporan
So untuk bagi logam reaktif, kenapa magnesium tadi guna kaedah? Sebab magnesium ni adalah logam reaktif, so perlu panaskan sedikit saja sebelum bertindak balas dengan oksigen. Okay, so kenapa maksudnya yang kaedah magnesium tadi kita boleh panaskan dalam mangkuk pija, okay, kita terus panaskan. Berbeza dengan logam kuprum 2 oksida, maksudnya kat situ logam yang kurang reaktif. So bagi tindak balas magnesium dengan oksigen, hasilkan magnesium oksida. Ini bagi eksperimen pertama untuk menentukan formula empirik magnesium oksida. Okay, so ini adalah persamaan kimia. Ni cikgu kata persamaan kimia, tindak balas bahannya magnesium dengan oksigen, hasilnya selepas anak panah, hasilnya iaitu yang kita dapat adalah magnesium oksida. Okay, dan kalau lihat pula kenapa kaedah ni pula tak sesuai untuk formula empirik untuk kuprum 2 oksida. Ini penting kerana kat situ kuprum 2 oksida ni ataupun kuprum kurang reaktif terhadap oksigen. Kalau ditanya kenapa kaedah formula empirik yang magnesium tadi tak boleh digunakan untuk kuprum, kerana kuprum tadi kurang reaktif terhadap oksigen. Kenapa magnesium tadi boleh? Kerana magnesium ni tadi adalah kerana magnesium tadi adalah logam reaktif. Itu jawapannya. So ingat tu, logam reaktif. Istilah kita guna reaktif, bukan aktif. Aktif lain. Okay, untuk logam maksudnya kita gunakan iaitu kalau untuk kuprum tadi reason dia sebabnya kerana kuprum kurang reaktif terhadap oksigen. Okay, so kenapa kat sini kuprum dioksida perlu dipanaskan dengan aliran gas hidrogen? Ni tadi oleh itu kuprum dioksida perlu dipanaskan dalam aliran gas hidrogen supaya hidrogen, ni gariskan tu, dapat menyingkirkan oksigen daripada oksida. Okay, so untuk persamaan dalam tindak balas formula empirik kuprum oksida, dia melibatkan kuprum oksida tambah hidrogen. Okay, mana dapat hidrogen? Yang ni daripada tindak balas zinc dengan asid hidroklorik tadi. Ni yang cikgu highlightkan yang dekat bahagian, yang ni, ketulan zinc dengan tindak balas dengan asid hidroklorik, ini adalah untuk hasilkan hidrogen. Yang mana hidrogen ni pula kita gunakan untuk tindak balas dengan kuprum 2 oksida. So cikgu harap yang persamaan ni nanti awak buat juga, tambah dalam laporan. So kat situ menghasilkan kuprum dan air. So daripada jisim kuprum ni lah tadi kita boleh dapatkan jisimnya dan boleh kira formula empirik. So dalam mengira formula empirik, kita tengok semula. Ini soalan latihan 30. Sama tak? Sebab yang ni cikgu guna buku tahun lepas. So awak cek semula. Kalau tak sama, nanti bagi tahu cikgu. Kita tengok dulu untuk yang eksperimen menentukan formula empirik. Bagi formula empirik magnesium oksida. So kalau magnesium oksida dia senang. Maksudnya terus saja. Terus maksudnya awak cari jisim macam biasa tu. So kat sini kita gunakan pemanasan magnesium, pita magnesium yang dipanaskan dalam mangkuk pija. So yang pertama maksud. So maksud dah belajar, so tuliskan balik maksud dia. Cikgu harap yang ni pun dah buat. Formula yang menunjukkan kata kunci dia kalau empirik, nisbah teringkas bagi setiap atom, setiap unsur dalam suatu sebatian. Boleh ambil yang maksud yang cikgu punya jawapan ataupun terus ambil sama dalam buku teks. Yang ni soalan B. Kenapa? Dalam eksperimen ni kenapa mangkuk pija ni perlu dibuka sekali-sekala? Ini kita belum buat eksperimen ni lagi, tapi cikgu nak awak take note dulu. Catat dulu. Kat sini kenapa mangkuk pija tu nanti semasa pemanasan kita kena buka. Sekali-sekala untuk membenarkan. Tuliskan membenarkan udara masuk ke dalam mangkuk pija dan melengkapkan pembakaran. So daripada data dalam eksperimen, ini contoh data eksperimen yang mana tindak balas jisim mangkuk pija dengan penutup 24 gram. Jisim mangkuk pija penutup dan jalur magnesium atau pita magnesium 26.40. Jisim mangkuk pija penutup
tambah magnesium oksida 28.00. Okey, so yang pertama, hitung jisim bagi magnesium. Okey, sebelum ni Cik kata kalau nak buat formula empirik, awak buat dalam jadual. Okey, tapi depends pada soalan struktur. Kalau soalan kertas 2 ni, dia akan minta, okey contoh macam ni lah, jisim. So awak buat satu-satu. Tapi kalau dia terus minta, tentukan formula empirik magnesium oksida, terus buat dalam jadual, tentukan unsur, ikut step tentukan unsur, kemudian jisimnya, bilangan mol, lepas tu cari nisbah bilangan mol dan nisbah bilangan mol teringkasnya. Okey, so kalau kat sini magnesium awak tengok. Kalau kat sini, okey, mestilah 26.40 tolak dengan 24 baru dapat untuk magnesium. Ni macam kita potong-potong lah. So kita dapat jisim magnesium. Nak dapat jisim oksigen, maksudnya awak tengok ni, magnesium kita tolakkan lagi dengan ni, kita dapat untuk oksida ni maksudnya untuk oksigen. Okey, so kalau kat sini, okey, awak tengok 28 tolak dengan 26.4. So dapat 1.6 gram. Okey, yang ni cikgu rasa tak ada masalah Dalam contoh pengiraan buku teks pun ada, nanti boleh rujuk. Okey, kemudian soalan kedua, kira nisbah, okey, nisbah mol bagi magnesium kepada atom oksigen. So bila ditanya nisbah, awak terus kena tahu. Maksudnya kita kena cari bilangan mol. Okey, ingat balik formula bilangan mol, jisim bagi jisim molar, iaitu merujuk kepada JAR bagi magnesium 24, JAR bagi oksigen 16. Okey, so turunkan nilainya. Jisim tadi 2.4 bahagi 24, 0.1. Okey, 1.6 bagi 16, 0.1. Macam mana dapat 1? Kena bahagikan 0.1 bahagi 0.1. Ni tambah lagi nanti. 0.1 okey, bahagi dengan 0.1. Okey, so tulis kat situ. Okey, so 0.1. Okey, 0.1 bahagi dengan 0.1, kita dapat jawapan dia, okey, 1. Okey, sama juga di sebelah sini Okey, last kali bila kita dah dapat, okey, nisbah bilangan mol, so kita dapat 1 nisbah 1. Oleh itu, formula empiriknya ialah, okey, MgO. Itu dia. So kalau magnesium oksida ni awak kira tiba-tiba dapat 2 nisbah 1, memang confirm salah. Awak ingat tu, sebab magnesium oksida formula dia mesti MgO. Okey, so mana tahu kalau awak cuba buat soalan lain tu, okey, dapat magnesium oksida tu Mg2O3, memang confirm salah. Okey, cek balik pengiraan, dia mesti MgO. Okey, seterusnya kita tengok, ini contoh eksperimen bagi kupron oksida tapi kaedah ni kaedah yang lama, so nanti kita rujuk daripada kaedah yang baru dalam buku teks tadi yang cikgu terangkan. Okey, cuma cikgu nak awak boleh ambil dulu maksud ni. Okey, so tak pasti yang buku modul masing-masing yang cikgu bagi tu, maybe ada juga soalan yang ini adalah soalan sebelum KSSM yang baru ni yang lama maksudnya. Tapi kaedah sama. Okey, kaedah maksudnya tindak balas yang kuprum oksida dengan hidrogen sama, cuma gambar alat radas berbeza. Radas mesti ikut yang eksperimen yang tadi cikgu terangkan. Okey, untuk formula molekul maksud tuliskan formula yang menunjukkan nisbah sebenar. So ingat kata kuncinya. Kalau formula molekul mesti nisbah sebenar bilangan atom setiap unsur dalam suatu sebatian. Dan apa fungsi kalsium klorida kontang? Ini kalau ada ini sebenarnya tak perlu, iaitu untuk mengeringkan gas hidrogen. Okey, yang ini patutnya kita guna salur tadi tu So kalau kat sini kaedah dia, tengok daripada ni. So tengok kalau nak dapatkan untuk kuprum, maksudnya kena buat nak dapatkan kuprum salur kaca, jisim yang ni, yang pertama ni ataupun yang pertama tolak yang ketiga. Nak dapatkan untuk oksigen, jisim ketiga tolak kedua. Boleh? So yang ni cikgu anggap nombor 1, 2, 3. So awak, cikgu rasa tak ada masalah nak cari jisim kat sini Okey, cikgu ulang sekali lagi, nak dapat jisim kuprum, yang jisim pertama atau yang jisim ketiga tolak yang pertama. Nak dapatkan jisim oksigen, okey, maksudnya jisim ketiga tolak jisim kedua. Okey? Okey. So yang contoh soalan kat sini dia berbeza sebab dia guna piring porselin, so kita tak boleh ikut yang ni lah. Okey? So cara pengiraan sama. Okey? So yang ni, okay, soalan seterusnya, yang soalan ni cikgu minta awak boleh ambil, yang ni sama, lengkapkan. Nyatakan bagaimana untuk menentukan bahawa tindak balas antara X oksida dengan hidrogen telah lengkap. Okey, iaitu yang tadi proses 3P tu yang mana proses pemanasan,
penyejukan penimbangan, diulang sehingga mendapat jisim yang tepat. Ataupun jisim yang tetap. So cikgu ulang sekali lagi awak ingat proses 3P, pemanasan, penyejukan, penimbangan. Kita kena buat berulang ataupun diulangi sehingga dapat jisim yang tetap. Dan satu oksida lain yang boleh digunakan guna kaedah yang sama dengan kuprum 2 oksida iaitu argentum. Kenapa? Kerana logam ni adalah kurang reaktif. Sama macam kurang reaktif daripada hidrogen, sama macam yang tadi. Kenapa kuprum? Sebabnya kuprum tadi adalah logam kurang reaktif. So cikgu akan terus pergi kepada subtopik seterusnya iaitu dalam pengiraan formula molekul. Ini rujuk daripada buku teks muka surat 65. So buku teks awak ni sangat lengkap sebagai rujukan. So maksudnya kalau awak tak faham lagi, tengok balik buku teks ni. Kita tengok semula apa dia kaedah untuk menentukan formula molekul. Ingat ni, Fm is equal Fe in bracket N. Ataupun cikgu ulang sekali lagi, formula molekul bersamaan dalam kurungan formula empirik dalam kurungan N. Ataupun kalau nak senang ingat, cikgu suka ingat macam ni, Fm. Fm tu bermaksud formula molekul bersamaan. Ingat dalam kurungan Fe. Formula empirik dalam tutup kurungan N. N kecil, nilai integer. So nanti kita akan gunakan formula ni so jangan sampai terlupa. Kalau terlupa nanti tak boleh nak buat pengiraannya. So yang ni contoh bahan air, formula empirik dan formula molekulnya hydrazine, propena, benzena. So kita tengok contoh daripada soalan buku teks. Yang mana dibagi suatu sebatian mempunyai formula empirik, gariskan pada soalan. Formula empirik CH2. Jisim molekul relatifnya, dia dah bagi JMR ialah 56. Apakah formula molekul sebatian itu? So kita nak cari Fm. Nak cari tadi Fm. So kita buat ikut formula yang mana tadi cikgu kata. Yang mana ni tadi formula molekul bersamaan formula empirik dalam kurungan N. So kita andaikan untuk formula molekulnya dalam kurungan, ini yang dalam kurungan, ambil yang formula empirik tadi ni. CH2 dalam kurungan N. So N pula macam ni kita nak kira, maksudnya karbon 12, yang ni, karbon 12 tambah 2 kali 1, maksudnya untuk hidrogen 1 kan JAR dia, so dapat 14. So 14N. Lepas tu barulah kita tentukan guna yang mana tadi cikgu kata Fe, Fm bersamaan Fe dalam kurungan N. So maksudnya, so Fm ni yang tadi kita anggapkan iaitu yang dia bagi jisim molekul relatifnya. So tadi formulanya Fm, Fm dalam kurungan ni tadi bersamaan dalam kurungan Fe. Fe tutup kurungan N kecil. So Fm ni kita anggapkan nilai yang dia dah beri iaitu JMR-nya. So iaitu awak turunkan 56. 56. Bersamaan. So bersamaan Fe. Fe so dalam kurungan CH2 tadi ni. Yang CH2 iaitu daripada formula empirik yang diberi. Tutup kurungan N kecil. So yang ini yang tadi kita selesaikan. Maksudnya 56 bersamaan. Maksudnya yang tadi awak kira kat sini yang contoh cikgu tunjukkan. Yang mana yang ni 12 tambah dengan 2 iaitu dapat 14N. So maksudnya masukkan nilai ni lah 14N. So bila kita nak cari N, ni dah operasi matematik. So N bersamaan, N bersamaan 56 bahagi 14. So bila 56 bahagi 14, kita dapat jawapan dia bersamaan. N kita dapat 4. So 4 kat sini barulah kita kembangkan balik. Maksud cikgu kembangkan macam mana? Asalnya tadi kan formula empiriknya adalah CH, CH2. So yang ni dalam kurungan. So yang mana N tadi kita dapat kat luarnya 4. So 4 kali 1, 4 kali 2. So oleh itu kita dapat C4. C4H8.
Okey, H8. Tapi cara kaedah penulisan mesti macam ni cuma cikgu tak ada yang nak kecilkan ni tak ada. Okey. So, awak tengok kat sini. So, kita dapat yang ni formula dia. Okey, iaitu formula molekulnya ialah C4H8. Okey, boleh? Boleh setakat ni? Okey, so kalau ni boleh respon boleh ke tidak? Kalau tak faham pun boleh tanya. Okey, so kita tengok contoh yang kedua. Okey, yang kedua ni dia bagi dia penyelesaian masalah daripada mol, dia gunakan nisbah. Okey, tak apa, nanti lepas ni kita pergi soalan ni, kita tengok dulu contoh soalan dalam buku modul. Okey, ni cikgu tak bincangkan semua. Okey, ini yang tadi yang dalam eksperimen yang cikgu terangkan macam mana nak dapat gas hidrogen ni tadi, yang ni persamaan dia. Okey. Tindak balas tadi Okey, yang ini sama tak dalam buku awak tadi? Okey, so kalau sama nanti boleh gunakan bahan ni untuk menyediakan gas hidrogen. Okey, yang menyediakan gas hidrogen yang tadi cikgu kata asid hidroklorik logam zinc yang kita guna. So kalau zinc tukar kat sini Zn tambah 2HCl hasilkan ZnCl2 tambah H2. Okey, so boleh ambil jawapan ni Okey, langkah berjaga-jaga ni. Okey, so yang ni boleh ambil jawapan. Okey, sebelum kupra dioksida dipanaskan, alirkan gas hidrogen berapa minit sebelum tindak balas dijalankan. Okey, nanti cek balik yang untuk soalan ni. Okey, cikgu nak terus pergi kepada soalan ni dia dalam penentuan formula molekul ni. Okey. So ni contoh yang mana sama tadi dalam buku teks. Okey, so cikgu terus pergi contoh soalan nombor 2. Okey, banding dan beza formula empirik dan formula molekul. Okey, yang ni tak ada masalah kot, nisbah teringkas. Okey, yang ni satu sama. Okey, ni 2 maksudnya kalau kita darat balik etana ni, so C untuk formula molekul C2H6, asid etanoik C2H4O2. Okey, kita tengok soalan 33 ni yang mana formula empirik bagi benzena ialah CH. Okey, jika jisim molekul relatifnya ialah 78, apakah formula molekul? So guna formula yang cikgu kata tadi, Fe bersamaan dengan FeN is equal Fm. Okay, so dah bagi ni jisim molekul relatifnya 78. Ini maklumat yang perlu awak tahu. So maksudnya 78, kalau awak buat kat situ tadi cikgu kata apa? Fm dia tadi, Fm tu daripada kita masukkan nilai yang JMR dia. Jisim molekul relatif 78 bersamaan dalam kurungan. Okey, formula empiriknya apa? Tuliskan C, CH, tutup kurungan N tadi. Okey, so N di mana? Okey, yang ni kena selesaikan. Okey, 78 bersamaan iaitu nilai apa tadi? 78 bersamaan iaitu karbon 12. Okey, karbon 12 tambah 1 hidrogen dalam kurungan N. Okey, N. So kat situ kita dapat 13N. So 78 bersamaan 13N. Okey, oleh itu nak dapat nilai N 78 bahagi 13. So dapat 6. So bila dah dapat 6, so baru kembangkan balik. Okey, ni kat sini 6 kan. So 1 kali 6, 1 kali 6. So that's why dapat C6H6. Okey, boleh Okey, dan untuk soalan kedua pun sama. Okey, dia bagi maklumat tentang hidrokarbon J. Dia bagi formula empiriknya. So tengok formula empiriknya dia bagi CH2 dan dia bagi kat situ jisim 1 mol J bersamaan 28 gram. Okey. So kalau kat sini kita tentukan karbon, karbon 12 tambah dengan 2 kan, so 14. Okey, so jisim 1 mol J ni bersamaan dengan kita anggap sebagai jisim molekul relatifnya tadi so 28 bagi 14. Kaedah sama macam atas ni. Guna yang Fm is equal Fe dalam kurungan N Okey, so soalan 34. Okey, soalan 34 ni yang formula empirik iaitu yang melibatkan peratus. Okey. Yang melibatkan peratus. So yang ni cikgu dah bincangkan. Cikgu rasa tak ada masalah. Awak buat macam biasa. Kalau peratus terus ambil assume sebagai terus gram. Okey, so ambil terus nilai dia untuk karbon unsur
Ingat dalam jadual unsur, jisim, bilangan mol, nisbah teringkas mol, formula empirik. Okey, barulah soalan ni bersambung. Dia nak kita cari formula molekul. Okey, nampak? Cari formula molekul bagi sebatian Q. Okey, so buat kaedah yang sama tadi. FM tadi dalam kurungan FM tadi formula molekul. Okey, bersamaan KFE formula empirik N. Okey. So kat situ masukkan nilai dia, iaitu formula molekulnya dia dah bagi 74 bersamaan. Okey, formula empiriknya apa tadi? So yang kita dapat tu kan kita tulis balik. C4 okey, iaitu C4 H10 okey, H10 okey, lepas tu O1. Okey, O1. So kat situ cari nilai dia. Okay, maksudnya cari nilai dia macam ni lah. 4 kali karbon tambah 10 kali hidrogen tambah 16. Sama macam yang ni. Okey, so dapat nilai N 1. So bila Q1 kita kembangkan balik, formula molekulnya juga sama dengan formula empirik C4 H10 O1. 1 tak perlu ditulis O saja. Okey, boleh setakat ni? Okey so untuk yang soalan 35 dan 36 pun sama je. So nanti yang ni awak buat sendiri. Okey. Okey, seterusnya cikgu nak pergi kepada formula kimia. Okey, sebelum tu okey. Adlan, Akmal, Amira, so far okey boleh? Tak ada soalan setakat ni semua? Okey, boleh. Alhamdulillah. Okey So cikgu nak terus pergi kepada formula kimia. Okey, sebelum tu nanti yang untuk contoh nombor 16 ni yang pada buku teks, yang ni dia agak, yang ni kira tahap yang lebih tinggi So kalau tengok kat sini apa yang susahnya, dia bagi jisim 1.28 gram unsur Y bertindak balas dengan bromin, okey, menghasilkan 6 gram sebatian dengan formula empiriknya dibagi YBr2. Y ni kita tak tahu unsur apa. Dia nak kat sini awak tentukan dulu jisim atom relative Y. Ni soalan ni pun kita dah jawab minggu lepas juga ni, ada juga So cuma kat sini awak tengok betul-betul, dia dah bagi 1.2 gram unsur Y bertindak balas dengan bromin. So yang ini kita tak tahulah. So kita kena cari jisim bromin kan, yang mana menghasilkan 6 gram sebatian. So maksudnya 6 tolak 1.2 dapat jisim bromin 4.8. Okey, lepas tu barulah kita cari formula empiriknya, gunakan dalam jadual. Unsur ni apa? Okey, unsur ni iaitu Y dengan Br. Okey, tuliskan Y Br, jisim ni tadi berapa, turunkan. Jisim Y 1.2, jisim Br 4.8. Okey, untuk nak cari bilangan mol, untuk kita dah dapat JAR bagi bromin. Okey, so turunkan dia je. 4.8 bagi 80, 0.06. Tapi dekat sini kita tak tahu. Okey, 1.2 kita anggapkan sebagai X, tuliskan sebagai X. Bersamaan, okey, yang ni kita tak tahu. So sekarang ni berdasarkan formula empirik, ni kena faham. Berdasarkan formula empirik YBr2 bermaksud okay, 2 mol atom bromin berpadu dengan 1 mol atom Y. Okey, ataupun kat situ 1 mol atom bromin berpadu dengan 0.5 atom Y. Mana kita dapat? Daripada ni. Daripada formula empirik. Okey, 2 mol. Okey, 2 mol atom bromin. Okey, 2 mol atom bromin berpadu dengan 1 mol atom Y. So, bila kita dah dapat tentukan ni, okey, kita gunakan perkadaran. Okey, so perkadaran iaitu 1.2 bahagi X bersamaan, okey, bersamaan 0.03. Okey, so yang ni tadi kita gunakan Okey, so last kali barulah kita dapat nilai X tadi 1.2 bahagi 0.03. Okey, yang ni kita guna kaedah secara perkadaran. Okey, so yang ni cikgu memang minta awak buat lagi sekali soalan yang ni. Memang dah ada jawapan dalam buku teks, tapi nanti yang ni contoh ni awak salin. Salin dalam buku biru kita, buku kimia, untuk fahamkan lagi soalan ni. Okey, so kita lihat untuk formula kimia pula. Cikgu nak masuk pada formula kimia. Formula kimia dalam sebatian ion. So bila dalam kimia ni sangat penting.
formula kimia. Pelajar mesti boleh menulis formula kimia. Lepas tu daripada formula kimia baru kita tulis persamaan kimia. Dan kat sini awak kena hafal iaitu beberapa ion yang mana kita panggil, sebelum ni kita dah belajar peringkat menengah rendah, ion charge positif, cation. Dia ada dua. Satu kita panggil cation iaitu bermaksud ion yang bercharge positif, dan anion, ion yang bercharge negatif. Okay, awak ingat macam mana plus cation, awak ingat ni KAT. Plus tu maksudnya positif, charge positif. Anion awak ingat huruf N, negatif. Okay, negatif, ejaan negatif. Anion maksudnya ion bercharge negatif, cation ion yang bercharge positif. Kalau dalam soalan dia tanya apa maksud cation, awak jawab ion bercharge positif. Apa maksud anion? Ion yang bercharge negatif. Okey. So sekarang senarai semua formula cation dan anion ni semua awak kena hafal. Memang kena hafal. So nanti seminggu ni cuti ni memang kena hafal. Dia macam sifir tau. Kalau matematik, kalau sifir dia awak 2 kali 2 tak tahu. 2 kali 2 contoh 4 tak tahu kan. So masalah lah kat situ. Sama juga kalau dalam kimia, dia mesti hafal ni. Formula cation dengan anion. Okay, so kita tengok. Pertama nama dia ion natrium. Ion natrium Na+, charge dia ni satu je. Okay, kalium K+. Kalau tengok ni unsur ni semua dalam kumpulan satu. Kalau tengok dalam jadual berkala senang je. Unsur yang dalam kumpulan satu tu semua charge dia adalah positif satu. Unsur dalam kumpulan dua charge-nya semua positif 2. Okay. Dan kat sini untuk kumpulan 13 sebenarnya ion aluminium charge-nya 3 positif. So bila ion aluminium dia mesti tulis charge-nya. Kalau kat sini 3 positif. Ion zinc Zn2+, magnesium Mg2+, Mg2 positif, ferrum 2. Dia ada kat sini ferrum ni banyak. Ferrum 2, ferrum 3 mesti ditulis kurungannya. Menunjukkan itu adalah nombor charge-nya. Kalau kat situ ferrum 2 Fe2+, kalau ferrum 3 Fe3+. Okey? Kuprum 2 Cu2+. Kalau kuprum 1 Cu+. Okey? Kalsium Ca2+, argentum Ag+, plumbum Pb2+, ion amonium NH4+, NH4+, positif dia satu je. Okey, itu untuk senarai cation. Kena hafal. Okey, untuk formula anion bermula dengan ion oksida. Okey, ion oksida O2 negatif. Nampak anion dia? O2 negatif. Klorida Cl negatif. Okey, sekali lagi klorida ni kalau dalam unsur ion klorida, kalau unsur dalam jadual berkalanya kita panggil klorin. Klorin, fluorin, bromin, iodin tu semua kalau tengok dalam jadual berkala dia dalam unsur kumpulan 17. So bila jadi charge-nya adalah mesti negatif negatif 1. Okey, so kalau kat sini ion bromida Br negatif, iodida, ion iodida, okey, hidroksida, kena hafal ni OH negatif, karbonat. Okey, yang ni memang agak complicated sikit yang ni memang banyak ni, ion kompleks. Ion karbonat CO3 2 negatif, ion nitrat NO3 negatif, ion sulfat SO4 2 negatif, SO4 2 negatif, fosfat, ion fosfat PO4 3 negatif. Macam tu boleh. Okey, ion manganat. Okey, ion manganat dalam kurungan 567. Kena buat ni. Huruf Roman ni mesti ditulis. Okey, dengan formula anion dia MnO4 negatif. Okey, hafal ni memang banyak sikit. Tapi cikgu nak awak cuba hafal. Ion thiosulfat S2O3 2 negatif. Okey. Kemudian ion dikromat Cr2O7 2 negatif. Okey. Ion dikromat. Okey, kita tengok sekarang macam mana nak buat nak menulis formula ion. So kat sini kita guna kaedah kita panggil silang pangkah Okey, so awak tengok. Pertama dia nak namakan zinc klorida. So bila zinc klorida bermaksud cation ni daripada ion zinc, anion dia daripada ion klorida. Okey, kalau yang mana tadi cikgu kata unsurnya ialah klorin. Okey, so kalau kat sini awak tuliskan dulu Zn2+. Okey, ion klorida Cl negatif. Okey, tengok kat sini.
Ni penting ni macam mana nak tentukan. Tengok dia punya charge. Charge dia berapa? 2 positif. Yang ni negatif. Kita buat cross X ataupun silang pangkah. Okey awak buat macam tu. Cikgu kata cross X atau silang pangkah. Silang pangkah kat sini maksudnya nombor yang atas ni, 2 positif ni, 2 kita bawa ke sebelah, ke sebelah kanan pula. Kanan. Manakala yang klorin ni pula charge-nya berapa? 1 kan, negatif 1, satunya tu kita bawa ke sini, tarik. So maksudnya untuk formula dia akan jadi Zn1, Cl2. Dan bila dalam bentuk formula kimia dah tak boleh ada charge dekat atas. Ingat tu, nombor yang ada dekat atas ni hanyalah untuk charge positif, negatif iaitu yang kita panggil sebagai cation dan anion. Itu kena faham betul-betul. Okey, boleh? Ni kita tadi yang cikgu kata menukar. Kita guna kaedah silang pangkah. Ada banyak kaedah. Kalau macam Kak Makmal tu, kalau kita bersemuka nanti kaedah kita boleh macam guna puzzle ataupun kita buat kaedah macam gunakan Lego pun boleh. Okey? Tapi yang paling mudah kalau tengok yang daripada buku teks ni, guna silang pangkah ni pada cikgu dah paling mudah. Atau cara nak semak sebenarnya kenapa jadi macam ni, kita balancekan charge. Tengok kat sini. Kat sini awak tengok, asalnya zinc kat sini, okey, zinc dia charge ni adalah positif 2. Okey, lepas tu charge untuk negatif ion klorida negatif 1. Kita nak balancekan mesti dapatkan jumlah charge-nya bersamaan kosong. So mesti kat sini positif 2, okey, tambah dengan negatif 2. So tambah 2 tolak 2 bersamaan kosong. Nak dapat tambah 2 maksudnya mesti darabkan dengan 1. Nampak ni? Nak darab dengan 1. So nak darab dengan 1 darab dengan positif 2 dapat positif 2. Kemudian 2. Okey, 2 darab dengan negatif 1 dapat negatif 2. So nampak? Tambah 2 tolak 2 bersamaan kosong. So kat sinilah nombor ni yang kita guna sebagai Zn1Cl2. Okey, dan mesti nombornya dalam subscript. Digunakan untuk menunjukkan bilangan ion. Semua kat sini kalau cikgu buat, okey, contoh tadi formula untuk zinc klorida, okey, Z. Okey, Z mesti ditulis huruf besar, N huruf kecil. C huruf besar. Kalau C huruf kecil salah. C huruf besar, L. Contoh kalau L mesti huruf kecil. Okey, macam ni 2. Dan nombor 2 ni tadi mesti dalam bentuk subscript. Mesti yang kat bawah. Kalau nombor yang kat atas awak ingat itu mesti yang ada charge. Contoh yang tadi cikgu kata charge untuk zinc. Okey, kalau Zn tu Z nya kena huruf besar. Okey, Zn. Okey, 2 positif. So bila yang 2 positif ni, ini yang cikgu kata tadi, nombor ni mesti awak tuliskan tadi. Okey, kalau ni dekat bahagian atas, itu mesti dia adalah charge. Ni adalah charge. Tapi kalau untuk formula kimia, mesti awak tuliskan dekat sini. Okey, bentuk macam ni, mesti bukan di atas, di bahagian bawah. Okey, boleh Ini kita panggil kaedah silang. Okey, kita panggil kaedah silang. Ataupun selalu cikgu sebut silang pangkah. So awak tengok ni, silangkan aja. Okey. Setakat ni boleh Okey, nanti kalau macam ni kan, first time awak buat ni memang agak susah. Buat satu-satu, ikut cara macam ni. Nanti kalau dah terror tu awak akan macam kira tengok aja, awak dah terus dapat jawapan. Dah boleh congak maksud cikgu awak dah boleh congak sebenarnya. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, kita tengok untuk sebelum pergi kepada penamaan ni, cikgu nak awak tengok dulu kalium oksida. Okey, kita buat kat situ. Kalium oksida, bermaksud kalau kalium oksida, kalium charge dia K+. K+, kalium, ion kalium ni kita panggil ion kalium. Kemudian ion kalium oksida tu bermaksud ion oksida O, O2 negatif. So buat kaedah yang sama macam cikgu kata tadi, kat sini nombor 1, positif 1 kan, so turunkan 1, yang sebelahnya 2 ni awak terus crosskan. So kalau crosskan buat yang silang pangkah tadi, kaedah silang tadi, so yang ini jadi 2, yang ini jadinya 1. Oleh itu kita akan dapat formula dia adalah K huruf besar, K2O. Ini dia. Kalau awak dapat jawapan KO memang confirm salah. Ingat tu. Kalium oksida mesti K2O. Kalau KO je memang salah. Okey?
Itu untuk kalium oksida. Okey, kemudian ni cuma cikgu tak buat yang pangkah dia. Mana ada tak simbol yang sekejap Okey. Tak ada pula. Okey. Tak ada pula anak panah. Okey, ada pula. Ni. Tak ada. Okey, tak ada anak panah pula. Okey lah. So tak apa, buat nanti So buat yang macam sama dalam yang ni. Buat anak panah tu. Okey. So cikgu pergi contoh yang kedua ni. Kalau kita ambil apa? Cikgu ambil kuprum 2 sulfat. Okey, kuprum 2 sulfat bermaksud kuprum 2 sulfat daripada ion kuprum Cu 2 positif. Okey, 2 positif ni dekat atas nombornya sulfat SO4 Okey, charge-nya ni cikgu jarakkan sikit charge-nya adalah 2 negatif. Okey, so kalau kat sini maksudnya tambah 2. Okey, positif 2 kat sini 2 kan. Okey, yang ini pula 2. So bila kita silangkan memang dapat 2. Okey, sebelahnya pun 2. Okey, so bila macam ni 2, kita cari nisbah yang teringkas. Nisbah teringkas kalau 2 dengan 2 ni boleh tak kita kecilkan lagi nilai? Boleh kan? 2 bahagi 2 dapat 1. Okey, dapat 1. Yang ni pun kita dapat 1. Okey, so maksudnya nisbah dia ialah, kita akan dapat formula dia Cu, Cu SO4 sahaja. So nombor 1 ni tak payah ditulis kat bahagian bawah ni dengan bawah ni. Kalau awak tulis CuSO4 1 jadi seolah-olah oksigennya ni 41. Macam tu. Boleh? Okey. So itu untuk kuprum 2 sulfat. Okey, cikgu ambil contoh lain. Okey, contoh lain adalah apa lagi yang kita ambil? Okey, natrium klorida, aluminium. Okey, aluminium oksida tak ada masalah. Okey, kuprum. Okey, cikgu ambil kuprum hidroksida. Okey, kuprum. Okey, nama cikgu ambil kat situ kuprum, KUPRUM, kuprum dalam kurungan 2. Okey, mesti ditulis kalau kuprum ni 2. Kalau macam tadi samalah macam formula empirik kuprum 2 oksida. Ni cikgu nak kuprum hidroksida. HIDROK. Okey. So kat sini kuprum. Hilang pula. Okey, kuprum Cu 2 positif. Okey, 2 positif. Hidroksida OH negatif. So, nak hilang. Sekejap Okey. Cu. Sekejap 2 positif tadi. Okay, 2 positif. Okey, hidroksida tadi cikgu kata OH negatif. So kalau kat sini tambah maksudnya tadi 2. So sebelahnya 1. So yang ni 1. Okey, so bila kita silangkan ini kita dapat 1. Yang di sebelahnya untuk hidroksida kita dapat 2. Okey, oleh itu persamaannya ialah kita dapat Cu kuprum. Okey, nampak sekarang. Bila kat sini melibatkan 2 unsur. Cikgu ulang lagi 2 unsur O dengan H. Ada oksigen, ada hidrogen. Dan kat situ cara nak balancekan mesti kat situ dia ada 2 kan untuk seimbangkan tadi. Kita dapat 2, mesti buka kurungan. Okey, buka kurungan, tulis apa? O. Okey, lepas tu H, tutup kurungan, letak 2. Macam tu. Tak boleh buat CuOH2. Seolah-olah maksudnya nanti kalau Cu tak ada kurungan, awak buat CuOH2, 2 ni hanya untuk hidrogen. Sedangkan 2 ni untuk hidrogen, 2 adalah untuk oksigen juga. Okey, boleh so tak apa. Yang ni nanti cikgu minta awak kena buat banyak latihan untuk menulis formula kimia ni sebab ada dalam buku modul satu lagi yang warna cover hitam tu pun sangat banyak. Nanti cikgu memang minta awak buat nanti ni. So yang daripada contoh yang ni beberapa dalam buku teks. Okey, nanti lepas kita pergi pada soalan dalam modul. Okey. Penamaan Kalau dalam menamakan ni kita tengok.
Bila natrium dengan klorida, so nama jadi natrium klorida. Zinc dengan bromida jadi zinc bromida. And ion bagi ion magnesium dengan nitrat jadi nama dia adalah magnesium nitrat. Okay. So yang ni tadi cikgu kata, kalau unsur macam yang tadi untuk cation bagi ferrum 2, ferrum 3 mesti ditulis ni. Kat situ huruf Romannya ni mesti ditulis. Okey. Yang mana tadi awak ingat ni. Bagi penamaan molekul ringkas, unsur yang lebih elektropositif dinamakan terlebih dahulu diikuti nama unsur yang lebih elektronegatif. Dan nama unsur pertama dikekalkan mengikut akhiran ida. So maksudnya awalan dia ni tadi contoh macam ni dia daripada, kalau kau tengok kat sini, karbon monoksida. Ni yang tadi cikgu kata ni. Dia gunakan akhiran dia ni. Macam sulfur dioksida. Okey. Kat sini kata kunci dia, senang je. Mono ni awak tahu 1, di ni 2, tri 3. Okey. Dan untuk awalan kalau tetra, jumpa tetra 4. Pen 5. Ni dah masuk macam matematik lah. Hex. Macam kalau matematik, polygon, hexagon 6 kan. Hep. Okey, cuma dalam ni kita gunakan hep dengan contoh hexana. Heptana. Contoh kan namanya nanti. Awak akan jumpa. Okey, so yang ni kalau cikgu kata gas karbon monoksida. So yang ni akhiran ni tadi nama ida. Nama cikgu kat sini pula. Okey. Tapi awak kena ingatlah karbon monoksida mono 1, di 2, tri 3. Okey. Kat sini tadi. So yang ni nanti formula ni boleh buatlah nanti namakan sebatian. Namakan sebatian ion macam ni kan. Namakan sebatian ion. Bila dia tanya kat tu sebatian ion. Bila sebatian ion yang mana dia terhasil daripada charge tadilah, cation dengan anion positif negatif. Kalau ni nama dia kalsium klorida, kalium bromida, magnesium nitrat, zinc karbonat, natrium sulfat, ammonium klorida. Okey? Kalau ini nitrogen monoksida, karbon dioksida. Ni awak biasa dengar kan, sulfur trioksida. CCl4 ni kita panggil tetrachlorometana. Okey Ni bromin trisulfida Okey. Bukan ni boron sorry, boron. B tu boron bukannya bromin. Br bromin. Boron trifluorida. Tri tu maksud 3. Carbon dicyanida. Okey. Ataupun kat situ dicyanida. Okey. So yang ni okey, sebelum pergi formula kimia kita tengok dulu soalan. Okey. So yang ni tadi sama macam yang senarai ion tadi. Ini ada dah berapa contoh cation, ion yang bercharge positif. Tengok kat situ positif 1, positif 2, positif 3. Hafal ion amonium, ni tak banyak pun. Awak kena hafal ni. Kromium. Okey, yang tadi yang kalau untuk 3 negatif apa? Fosfat. Kalau yang ion dengan 2 negatif, sulfida, karbonat, sulfat, triosulfat. Ni yang agak banyak ni kita panggil ion ethanoate. CH3 COO negatif. Okey, panjang sikit ni. Okey, so kita tengok soalan. Okey, yang ni awak namakan macam ni nanti. Contoh kan, gabungkan kalium dengan klorida. Kalium klorida. So tengok charge. Kalau kat sini charge dia, okey, ni positif 1 dengan Cl negatif. So jadi KCl. Okey, kalau ni jadi K2SO4. Okey, boleh. Kalium nitrat KNO3 sebab charge dia positif 1, negatif 1. Kalium karbonat K2CO3. Okey, cikgu try. Okey, Adlan boleh respon tak? Kalau argentum klorida, apa formula dia? Okey, Adlan. Okey, ni cikgu tanya seorang-seorang. Ada berapa orang hari ni? Ada dalam 12 orang hari ni. Boleh tak? Okey, Adlan agak-agak kalau kat sini argentum klorida, formula dia apa? Dia charge ni positif 1 dengan negatif 1. Okey, tak boleh respon. Okey, tak apa. Akma? Boleh tak Akma? Akma? Tak ada. Ya, cikgu. Okey, argentum klorida tu tadi apa? AG apa? Formula. Cikgu nak formulanya. Formula kimianya. Macam ni tadi, kalau kalium klorida, KCl. So kalau argentum klorida, AG? AG plus. No, dia dah tak boleh plus lagi. Bila jadi formula, dia dah tak ada plus tau. Plus ni tadi untuk ion.
So dia jadi apa? AgC? AgCl. Ya, AgCl. Macam tu. Ingat kalau yang plus ni bila dia jadi ion. Tapi bila dah jadi formula, dia dah tak boleh ada charge lagi. Tu kena faham betul-betul. Okay? Okay, thank you. Amira. Okay, Amira untuk formula argentum sulfide. Argentum sulfide. Boleh? Amira? Oh, tak ada ni kot. Okay, argentum sulfide Ag apa? Okay, tak apa. Yang ni Ag2SO4. Okay, awak kena buat, kalau macam ni, cikgu minta buat macam mana, buat yang kaedah tadi guna, kaedah silang tadi. Maksudnya awak tengoklah, kalau kat sini tadi A, okay, Ag, okay, Ag plus, lepas tu satu lagi tadi SO4, okay, SO4, sorry. Okay, 2 negatif kan, 2 negatif. So buat macam tadi cikgu kata. Sini tadi nombor dia, charge dia 1. Sini SO4 ni kan 2. So silangkan. So bila silangkan, sini jadi 2. Sebelah untuk sulfat mesti 1. That's why kenapa dapat formulanya Ag2, okay, Ag2SO4. SO4. Yang satu ni tak payah tulis. Okay, macam argentum nitrat. Kenapa dapat kat sini AgNO3? Sebab charge kat sini adalah positif 1. Yang ini negatif 1 untuk nitrat. Okay, cikgu sambung untuk nitrat kan. Kalau tengok kat situ A, okay, Ag, okay, Ag plus nitrat kat situ NO3, NO3 negatif. Negatif 1 maksudnya. So kat situ 1, 1. Kalau 1, 1 bermaksud kalau kita silangkan pun masih lagi dapat 1 dengan 1. Okey, itu yang dapat formula dia iaitu AgNO3. Berbeza dengan karbonat. Kalau karbonat ni dia lebih kurang macam sulfat. Sebab argentum Ag+, lepas tu karbonat CO3 2 negatif. So kat situ kan tadi cikgu kata sini tambah 1 charge dia. Yang ni negatif 2. Kalau orang rasa confused nak tulis boleh. Tapi sini tadi negatif kan. Ini positif kan. Tapi bawa tu tak payah bawa charge dia. Okay. Maksudnya silangkan, ambil yang nombor je ni. Turun silangkan macam tu. Boleh. Ini pun sama. So agak confused tadi ni yang bila tak ada charge tadi kan. Okay. So awak ternampak. Kalau untuk karbonat pun kita akan dapat Ag2CO3. Nampak So ini yang cikgu nak. Ini adalah formulanya. Kita panggil formula kimianya. Ini adalah namanya. Okay. So untuk magnesium pun sama. Tadi cikgu kata untuk magnesium klorida. So buat. Kalau magnesium klorida, okay, tulis kat situ. Mg, okay, M huruf besar. Okay, Mg. Okay, M. Okay, Mg huruf kecil Okay, Mg charge dia iaitu 2 positif. Okay, 2 positif. Okay, lepas tu klorida. Dia gabung dengan ion klorida. Okay, Cl. Okay, negatif. Okay, kat situ adalah kalau kita turunkan charge-nya tambah 2. Yang sebelahnya negatif 1. Okay, negatif 1. Lepas tu buat silang. Okay, buat silangkan. Okay, bila silangkan kita dapat situ 2. Okay. Silangkan ni dapat 1. Silang sebelahnya mestilah 2. So that's why kita akan buat formula dia Mg, ambil yang ni huruf dia, unsur dia Mg1, Cl-nya 2. Dah tak boleh lagi letak charge. Charge ni yang mana tadi sebelum dia jadi formula kimia tu tadi. So mesti tulis MgCl2. Dah tak ada lagi charge nak letak dekat atas ni, tak boleh. Okay, untuk formula kimia. So dapat MgCl2. Sama dengan magnesium sulfide. Mg 2 positif. Okay, cikgu tukar sulfide. Sulfide kat situ SO. O-nya huruf besar SO4. Okay, charge ni apa? 2 negatif tu. Okay, SO4 2 negatif, bukan 42 cikgu jarakkan. Okay, so yang ini kita dapat charge dia negatif 2, anion dia. Anion anion maksud tadi ion yang bercharge negatif. So bila awak silangkan dapat 2 disebah 2.
So 2 dengan 2 ni boleh kita simpleskan lagi, kita ringkaskan lagi, okay, iaitu dengan dapatnya 1, okay, 1. That's why kenapa untuk magnesium sulfide mesti formula dia kita tulis sebagai, okay, kat situ Mg, ni dia MgSO4. MgSO4. Okay, dapat. Okay, kemudian magnesium nitrate. Okay, tengok sekarang. Magnesium nitrate. Okay, ni cikgu tubah nitrate. Okay, nitrate tadi NO, huruf besar okay, NO3, okay, NO3 negatives. So, tambah 2 tolak 1. Tolak 1 ni maksudnya cas yang negatif 1. Okay, so kita buat kat situ. Sini negatif 1. Okay, so bila kita silangkan, sini mesti letak 1, sini mesti letak 2. Okay, nampak? Ini cikgu padam dulu Okay, yang ni mesti 1. Okay, ni 1. Okay, so mana ni? Okay, 1. Okay, so that's why untuk magnesium nitrate kena buat macam ni, Mg1. 1 tak payah tulis. Okay, lepas tu awak tengok ni, unsurnya dah ada 2. Lebih dari tadi cikgu kata, bila unsurnya lebih daripada 1, ada 2 ke ada 3, mesti buka kurungan. Kecuali dia ada 1 macam tadi ni kan, tak payah kurungan. Tapi kalau 2, kena buka kurungan. So jadinya Mg dalam kurungan NO3 tutup kurungan 2. Faham? Kalau magnesium karbonat, kes dia sama dengan magnesium sulfide. Maksudnya yang macam tadi, Mg2 positif dengan SO4 2 negatif kan. So bila 2, kita simpleskan jadi 1. Okay, boleh tak ni? Okay, so Intan Balkis setakat ni boleh tak untuk formula kimia? Boleh bagi kat cikgu untuk? Boleh Cuprum klorida apa dia? Cuprum klorida formula dia? CuCl2. Okay, good. Okay, thank you. Okay, Daniel boleh respon tak? Kalau cuprum sulfat apa dia? Dia sama dengan lebih kurang magnesium sulfat ni. Okay, apa dia? Boleh cakap? Tak boleh. Okay, cuprum sulfat. Tak ada. Okay, tak apa. Danish boleh tak respon? Cuprum sulfat dia akan jadi macam mana formulanya, Danish? Tak ada, okey. Tak apa. Okey, Afiatul Balkis? Okey, tak apa. Alia dia boleh respon? Nurul Alia? Tak ada dah. Okey. Atira? Okey. Cuprum sulfat jadi apa? CuSO4. Okey, betul. CuSO4. Maksudnya dia sama macam awak buat yang magnesium sulfate. Okey, good. Okey, so cikgu nak untuk yang cuprum nitrat. Okey, Syahira Amira boleh respon? Cuprum nitrat. Dia lebih kurang sama dengan magnesium nitrat. So jadinya CuNO3. Okay. So sekarang ni nampak bila kat sini Cu ni dia mesti buka kurungan. So maksudnya awak kena buat macam ni tadi. Macam kaedah yang cikgu kata. So bila dia lebih daripada 1, maksud nombor 2 mesti buka kurungan. So jadi Cu dah buka kurungan, NO3 tutup kurungan letak berapa? Luarnya ni letak nombor 2. Okay. Kemudian kena buat macam tu Cikgu nak tolong fahamkan betul-betul. Okay, Vunjan boleh respon tak untuk cuprum 2 karbonat? Okay, boleh respon? Okay, Vunjan boleh respon tak? Okay, tak ada. Tak apa. Okay, Iman. Iman boleh respon untuk cuprum 2 karbonat? Boleh. Okey, apa dia formula dia jadinya? Cuprum 2 karbonat? CuCO3.
Okay, good. CuCO3. Maksudnya awak balancekan kat situ. Okay, so cikgu nak Vunjan boleh respon tak? Kuprum, cikgu nak kuprum klorida. Tak ada. Tak ada Okey, tak apa. So kalau contoh dalam soalan ni dia tukar kuprum 2 bromida. So sebenarnya dia sama nanti jadi Cu di dalam kurungan 2 ni menunjukkan cas ni tadi So jadi CuBr2. So maksudnya untuk pertama ni awak mesti buat kaedah yang cikgu kata guna kaedah silang. Mesti buat. Kalau awak dah buat kaedah silang ni baru awak nampak. Baru nampak nanti last sekali awak baru boleh congak aje. Ni jawapan yang tadi awak dah kita bincangkan ni. So cikgu minta awak take note. Okey, boleh nampak tak kat situ jawapan dia? Kuprum. Okey, untuk kuprum karbonat tu boleh nampak tak? Tak boleh Okey, untuk kuprum karbonat. Okey, boleh nampak semua jawapan? So Boleh. untuk kuprum karbonat boleh Okey. So untuk yang mana tadi cikgu kata untuk kuprum karbonat ni, okey awak tengok CuCO3. Okey, cikgu besarkan sikit lagi. Okey CuCO3. Okey, so untuk yang nanti awak kena buat soalan yang mana dalam buku modul yang cover warna hitam tu memang banyak tentang formula dan sebatian ion maksudnya nak buat formula kimia ni. So cikgu minta mahirkan. Dia macam Sife ni kena hafal cas ni. Kalau kat sini awak tengok kalau cikgu kata ammonium. Okey, kita buat yang susah ni ammonium. Contoh cikgu nak gabung ammonium karbonat. Okey, cikgu buat satu contoh ammonium karbonat. Ammonium tu casnya iaitu awak tengok N huruf besar N H4 positif. Okey, itu adalah untuk ammonium. Cikgu nak ammonium fosfat tau. PO. Okey, PO4 fosfat. PO4 casnya 3 negatif. Okey, turunkan dulu cas. Maksud cikgu tulis cas dulu. Kalau awak tak nak confuse, tulis cas dulu. Positif 1. Okey, positif 1. Yang ini adalah negatif 3. Okey, bila kita silangkan, buat silangkan, pangkal silang. Okey, ini akan jadi 3. Yang ini akan jadi 1. Okey, bila awak nak tulis semula formulanya. Okey, nampak? Bila nak tulis formulanya mesti, tadi cikgu kata, kalau unsur ni lebih daripada 1, mesti buka kurungan. Okay, so awak buka kurungan untuk ammonium ni tadi, ammonium fosfat kita namakan sebatian ni. Okay, open. Mana kurungan ni? Sekejap Okay, buka kurungan. Kenapa tak boleh ni? Sekejap. Okay, so buka kurungan kena tulis N. Hang pula. Okay. Okay, N. Okay, N ni huruf besar. NH4. Okay, tutup kurungan. Okay, baru letak nombor 3. 3 ni tadi Okay, lepas tu barulah awak tulis NH4 kurungan 3. Okay, kalau kat sini ni bila dia kata 1, tak payah buka kurungan. Terus saja. Okay, sekejap. Bawah ni PO4. PO4. Ni memang agak formula kimia yang kira panjang So kita panggil ammonium fosfat. Sama juga kalau cikgu nak ammonium karbonat. Contoh kalau ammonium karbonat pun sama, awak tengok NH4 positif kan cas dia. NH4 positif, karbonat CO3. CO3 2 negatif. So turunkan dulu. Kalau cas ni kat situ positif 1. Positif 1. Yang ini sebelah dia untuk ni adalah negatif 2. So silangkan. Maksudnya 2 nisbah 1. So 2, 1. So that's why kalau kat sini kita akan dapat formula dia. Buka kurungan mesti tulis N. NH4. Tutup kurungan. Tutup kurungan 2.
Okay, lepas tu CO3. CO3. So kita panggil sebagai, sini mana ni? Okay. Sebagai amonium karbonat. Okay, boleh ni cikgu bagi contoh yang mana yang ada kurungan ni. Nanti awak buat. So kalau mana awak buat, yang mana tak faham tu nanti boleh message cikgu lah tanya. Boleh? Okay, so ini adalah soalan formula kimia yang mana dia bagi nama, awak tuliskan. Okay. So kalau kat sini kena buat kaedah sama macam yang tadi cikgu tunjukkan ni. Okay, awak tengok daripada sinilah. Kalau argentum bromida, cation dia argentum, and ion dia ion bromida. Okay. Kalau tengok je barium sulfide, ion barium dengan ion sulfide. Barium, ion barium, Ba2 positif. Ion sulfide, SO4 2 negatif. Ini untuk asid etanoik. Ini kena hafal. Untuk asid etanoik kita tuliskan formulanya, formula kimianya adalah CH3 COOH. Untuk asid sulfurik H2SO4. Asid hidroklorik HCl. Asid nitrik HNO3. Biasanya asid ni depan dia mesti H. Kalau untuk asid etanoik ni, kenapa H yang kat belakang? Dia adalah kumpulan asid lemah. Nanti kita akan belajar juga dalam tajuk asid dan base atau asid alkali. Cuma awak tahu kat sini, tuliskan formula kimianya dahulu. Okey, untuk asid sulfurik tadi H2SO4. Okey, kalau dia tanya asid nitrik HNO3 atau HNO3. Okey, asid hidroklorik HCl. Okey, so untuk yang formula bagi covalent ni, maksudnya dia mesti wujud sebagai dwiatom. Kan kita dah belajar yang mana dia dalam bentuk gas, dia mesti wujud sebagai dwiatom. Dwiatom ni maksudnya dua. So contoh klorin, dia tak boleh awak tulis Cl sahaja. Dia mesti buat Cl2. Yang mana kalau awak tengok yang cikgu kata ni, unsur dalam kumpulan 17 yang bermula dengan fluorin, klorin, bromin, iodin, estetin, semua mesti wujud sebagai dwiatom. So Cl2, Br2, I2. Oksigen pun mesti tulis O2. Okey, ingat tu O2. Hidrogen H2, nitrogen N2, air H2O, ammonia. Kalau dia panggil gas ammonia, NH3. Tapi kalau dia tanya ion ammonium, berbeza Ion ammonium tadi NH4, yang ni tadi. NH4 positif. So kena tengok betul-betul. Itu kita panggil ion ammonium. Tapi kalau cikgu kata ammonia, gas ammonia atau ammonia sahaja NH3. Faham? Itu kena jelas Untuk sulfur dioksida, di menunjuk 2, SO2. Hidrogen sulfida H2S. Itu kena hafal. Hidrogen klorida HCl. Karbon dioksida CO2. So maksudnya dalam kimia ni memang kita sangat banyak gunakan lepas ni formula. Daripada formula itulah nanti baru kita akan sambung dengan persamaan kimia. Awak boleh buat dulu sebab hari ni lepas ni awak ada kelas lain. Okey, study dulu persamaan kimia. Dia mesti expert dulu formula. Dah expert, tahu tulis formula, barulah awak akan boleh buat persamaan kimia. Macam ni lah contoh cikgu tunjukkan satu ni Ini adalah bahannya yang mana kita nak dapat kalium oksida. Cikgu kata kalium bertindak balas dengan oksigen. Itu bahan selepas anak panah hasil. Tadi cikgu dah kata kalau kalium oksida formulanya awak buat KO je confirm salah. Ingat tu. K2O. Macam mana dapat buat kaedah silang tadi. Okey, K2O. Boleh? Nanti barulah daripada lepas buat persamaan kita seimbangkan. Itu tak apa. Itu cikgu akan sambung. Maksudnya kalau dah tak ada kelas meet lagi, kita akan buat di sekolah lah. Okey, dan kalau macam cikgu rasa nak buat extra kelas, kita buat kelas meet. Kalau awak setuju pun nanti cikgu boleh buat insyaAllah. Cuti sekolah ni nak jalan ke? Tak ada kan? Tak jalan mana Okey, so cikgu minta tolong lengkapkan semua formula kimia. Kalau dah expert, awak boleh sambung jawab semua persamaan kimia. Ingat dalam kimia ni memang sangat penting tajuk yang mana melibatkan formula kimia, persamaan kimia. So kalau pelajar boleh kuasai tajuk bab 3 ni dengan baik, so insyaAllah tak ada masalah. Okey, untuk awak masuk tajuk seterusnya. Sebab memang kita gunakan semua ni. Semua ni kita akan gunakan semula dalam setiap tajuk. Terutamanya ni lah persamaan
Lepas tu yang mana cikgu kata tadi formula kimianya. Okay. So kalau mana yang tak faham nanti boleh message cikgu. Okay, yang ni cikgu tak bincang hari ni sebab kita hari ni 1 jam je kelasnya insyaAllah. Okay pelajar, sebelum tu ada soalan, cikgu mula dengan ni nanti sambung sendiri jawab dulu. Cikgu belum terangkan hari ni. Awak semua selengkapkan nanti yang cikgu minta mesti formula. Formula kimia ni mesti teruskan buat. Siapkan, maksudnya fahamkan betul-betul. Okay? So mula dengan siapa? Adlan, Akmal, Amira, ada soalan? Okay, kalau ada soalan boleh tanya dulu sebelum kita habis kelas. Intan, Iman. Okay, tak ada. Okay, Amira tak ada. Okay, tak ada Okay, tak apa. Okay, Danish. Okay, Iman, Danish. Tak ada soalan Afiatul Balkis, Farhana. Okay, Alia, Atira. Okay, tak ada. Cikgu. Okay, boleh. Ya, Iman. Kalau cas tu kan kita tukar terbalik tulis, boleh tak? Okay, kena tulis yang positif dulu. Maksudnya cikgu nak yang macam senarai yang contoh ni, awak mesti tulis positif di depannya dulu. Kecuali macam tadi cikgu kata asid etanoik. Kalau asid etanoik tu kan dia daripada ion etanuat dengan ion hidrogen tau. So yang itu kita boleh buat CH3COOH. Tapi yang lain ni mesti depan mula yang positif dulu. Boleh Iman Okay. Yang untuk yang special tu untuk yang asid yang tadi cikgu kata asid etanoik. Macam contoh asid hidroklorik tadi HCl kan. So H nya mesti depan. Tapi kalau asid etanoik pula CH3COOH, H nya tu kita letak di belakang. Okay. So kebanyakannya memang semua mesti yang positif semua awak letak depan. Buat macam yang cikgu ajar ni. Okay. Okay, ada soalan lagi? Iman tak ada? Okay, so tak ada Okay, Vun John, Syahira Amira, Atira Farhana. Okay, boleh respon? Ada soalan tak? Alia? Tak ada Okay, so tak apa. Awak buat dulu, kalau mana tak faham nanti boleh tanya cikgu. Nanti video ni pun cikgu rekodkan juga. Awak boleh buat ulang kaji lagi. Okay? So Alhamdulillah, terima kasih yang mana sertai kelas cikgu hari ni. Maybe yang tak dapat join tu ada masalah internet ke apa, tak ada masalah, nanti cikgu share juga yang apa yang kita belajar hari ni. So yang mana dah dapat hari ni, cikgu minta tolong mesti hafal. So memang tugas awak dalam cuti sekolah ni, selain awak lengkapkan semua latihan yang cikgu dah bagi sebelum ni, yang tambahan ni mesti hafal ni. Cikgu kata ni macam sifir. Kalau dalam kimia ini sangat penting sifir ion. Sifir ion yang mana cikgu kata ion positif, ion negatif. Cation and ion. Okay, nanti dah tera, dah expert, awak congak aje ni. Kalau awak tengok je ferrum 2 oksida terus awak dah boleh tahu FeO contohlah. Okay, cuba mahirkan. Okay pelajar, okay kita akan sambung kelas seterusnya. Maksudnya kat sekolah lah nanti. Okay, kat sekolah ataupun nanti kalau waktu cuti sekolah ada masa free kita boleh juga buat kelas Okay, nanti cikgu check balik lah kalau ada yang nak buat lah, kalau yang ada permintaan. Okay so terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita jumpa nanti. Okay, sama. Okay, terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Okay, sama-sama. Okay, see you for the next class.